pagi dan salam sejahtera kepada Ustaz Zulkifli bin Awam Besar dan rakan-rakan sekalian. Di sini saya Puan Lucien, nombor matrik 04 di AP2-13030 akan mewakili kumpulan saya yang terdiri daripada saya Tok Syedmin, nombor matrik 04 di AP23-F1032. Saya Jamilah, nombor matrik 04 di BM23-F1033. Saya Putu Wali Batunada, nombor matrik saya 04 di AP23-F1040. Kami akan menyampaikan perbincangan yang bertajuk Sejarah Pembentukan Masyarakat Malaysia. Dengan itu, saya akan memulakan perbincangan pada hari ini. Pada pandangan saya, Tanah Melayu dahulu merupakan pusat perdagangan yang menarik, pelarian dan penggembara daripada budaya dan asal-usul. Kemasukan imigran Cina, India dan kepulauan sekitar Nusantara menjadi titik tolak kepada pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Pengaruh imigran tersebut telah mengubah corak sosial alam Melayu dan cara hidup masyarakat Melayu. Sebelum abad ke-19, majoriti masyarakat di negeri-negeri Melayu yang berbangsa Melayu berasas dari kepulauan Melayu. Namun, komposisi masyarakat di tanah Melayu mula berubah dengan kedatangan imigran dari China dan India yang menetap di tanah Melayu. Mereka memulakan kehidupan baru dengan tujuan mencari rezeki dan mengumpulkan kekayaan sebagai bekalan sebelum kembali ke negara asal mereka. Buruh Cina datang terutamanya untuk bekerja dalam pengembangan biji timah dan membentuk institusi sosial dan amanah adat istiadat yang unik berdasarkan puak-puak daripada suku atlet seperti Hakka, Hanan dan Kuantung. Sistem Tanjung merupakan cara yang digunakan oleh pemerintah untuk mentadbir orang-orang Cina di Johor. Buruh India pula berkaitan dengan penanaman kopi dan kerak. Kebanyakan mereka bekerja dalam jabatan kerajaan, membina jalan raya dan landasan kereta api. Sebagian kecil daripada mereka juga menjadi guru, peguam dan doktor. British memperkenalkan sistem yang lebih sistematik untuk memastikan bekalan buruh imigran ini berterusan dan memberi jaminan keselamatan dan kesejahteraan yang lebih baik daripada negara asal mereka. Adakah awak semua sudah jelas dengan pandangan yang saya dikemukakan tadi? Ya. Syedmin, bolehkah awak berikan pendapat anda tentang imigran Cina dan India berpindah ke tanah Melayu? Boleh Lucien, imigran Cina dan India memigrasi ke tanah Melayu pada abad ke-19 akibat ketidakstabilan politik dan ekonomi di Cina dan masalah kemiskinan dan kebeluran di India. Kehadiran imigran tersebut telah membentuk masyarakat majmuk yang berbilang kaum dengan kelompok-kelompok baru seperti papanan banyak dan cinting yang terbentuk melalui asimilasi budaya dan perkawinan antara kaum. Pembangunan infrastruktur oleh pemerintah kolonial British telah menyebabkan polarisasi dan persaingan antara kaum dalam pengembangan dan aktiviti ekonomi. Penduduk asli Semenanjung terdiri daripada orang asli yang terbagi kepada bangsa Negrito, Sungai dan Melayu asli dan orang Melayu yang merupakan kelompok terbesar di tanah Melayu. Sistem beraja masih mempengaruhi politik Melayu sehingga sekarang dan asal-usul bangsa Melayu masih menjadi perdebatan dengan teori-teori seperti kemiripan kapak tua dengan Aksadana, Andarusan yang mirip dengan suku Nanda di Assam dan persamaan bahasa dengan bahasa di Kamboja yang menunjukkan bahawa orang Melayu bermigrasi dari dunia ke kepulauan Melayu melalui 3 golongan utama iaitu orang Negrito, Melayu Utuh dan Melayu Tero. Bila, bolehkah anda menjelaskan tentang orang Negrito, Melayu Utuh dan Melayu Tero? Oleh Syedmin, orang Negrito merupakan penduduk paling awal yang berasal daripada golongan Australia. Keberadaannya sejak suku SN dan ia terbukti dari temuan di kawasan pantai. Dari mereka, turun pula orang Semang, Kensil dan Batek. Keturunan ini kemudian menjadi orang asli di Semenanjung Malaysia, orang Dayak di Sarawak dan orang Batak di Sumatera. Orang Proto merupakan orang Melayu kedua yang berasal dari Asia Tengah dan berhijrah sekitar tahun 2500 SN. Zaman mereka dikenali sebagai zaman Neolitik atau zaman batu kerana sering berpindah pindah. Melayu di Tero setelah tahun 1500 SN jadi perpindahan penduduk kedua dari Asia setelah perpindahan pertama Melayu Proto dari daerah
Pulau Melayu, sementara Melayu Koto berpindah ke pedalaman. Mereka menduduki kawasan pantai dan lembah Asia Tenggara. Masyarakat Melayu di Semenanjung kebanyakannya beragama Islam. Orang bukan pribumi yang berketurunan Melayu juga diakui sebagai orang Melayu. Meskipun majoriti orang Melayu beragama Islam, unsur Hinduisme dan Animisme masih ada dalam kepercayaan mereka. Okey, Puspa, bolehkah anda menjelaskan tentang masyarakat Sabah dan Sarawak? Boleh tuan. Masyarakat Sabah terdiri daripada pelbagai kaum iaitu dusun, kerasun, bajar dan ilanon. Pada abad ke-19, setiap masyarakat mempunyai organisasi sosial tersendiri yang dipengaruhi oleh persekitaran peredaran masa dan interaksi luar. Mereka juga percaya kepada pokok-pokok, bunga, batu, tangkar dan sungai yang membawa nasib yang baik. Masyarakat Sabah juga mengadakan perayaan pesta menuai dan juga mengamalkan bahasa Melayu dalam urusan asli mereka. Pendidikan pada masa itu tidak begitu tinggi kerana anak-anak diajar untuk bertani dan bekerja di ladang, manakala anak perempuan juga membantu ibu di rumah dan sering berkahwin muda. Selain itu, masyarakat Sarawak juga terdiri daripada 4 kumpulan etnik utama, iaitu Bidayuh, Iban, Melayu dan Melanau. Mereka orang Iban amat terkenal dengan amalan memburu dan memenggal kepala dan juga mempercayai kewujudan hantu dan Tuhan. Kepercayaan ini menjadi unsur penyatuan di masyarakat di Sarawak. Dalam pendidikan pula, masyarakat Sarawak lebih cenderung kepada pendidikan tradisional daripada formal. Secara kesimpulannya, sejarah ini meninggalkan kesan yang berkekalan, iaitu membentuk masyarakat majmuk seperti Melayu, Cina dan India. Gelombang imigran mengubah Malaysia menjadi negara yang kaya dengan budaya dan juga menarik minat global. Munculnya jumlah penduduk Melayu yang lebih daripada 90% pada abad awal ke-19 kepada perwakilan yang lebih seimbang dengan Melayu, Cina dan India pada hari ini. Sampai di sini sahaja